Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Terima kasih pada puan pengacara majlis yang saya hormati, yang berhormat Datuk Ustaz Haji Sabudin bin Yahya, ahli parlimen kita, yang saya hormati, yang hormat Tuan Haji Umar, terusnya tuan-tuan tetamu-tetamu, hadirin hadirat, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kursi ini panjang, nyanda belakang tuan. Isa orang main kursi merah tu. Minta maaf tu, kursi nak nyanda tak boleh. Panjang ke belakang. Duduk kat rumah boleh, tengok Maharaja Lawak macam ni boleh. Ceramah tak apa boleh. Boleh. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah, tajuk kita mencari keredaan Allah dalam hubungan kekeluargaan, hubungan masyarakat. Kita mencari keredaan Allah. Kerusi pun kita cari. Nak bagi kerusi itu sedap duduk. Tambah mencari keredaan Allah. Ini tajuk malam ni tuan-tuan, bagus. Suka saya, sonok saya. Mudah-mudahan majlis kita ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kita tidak ada daya, tidak ada upaya. La haula wa la quwwata illa billah, melainkan Allah punya. Saya sampai dari Ipoh tuan-tuan, kalau Allah tak izinkan tak sampai saya. Malah kalau saya duduk atas ni, kalau Allah tak izin saya bercakap pun tak boleh bercakap. Kalau Allah bagi kita rezeki depan mata, kalau tangan tak boleh suap, tak boleh masuk, pun tak dapat masuk. Kalau makanan dah masuk dalam perut, muntah balik pun kita tak boleh tahan. Ini yang dikatakan manusia, dia tidak ada daya dan tidak ada upaya apa-apa pun. Kita adalah lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa, kita adalah lemah belaka. Bila kita tahu kita lemah, bila kita tahu kita tak ada daya, tak ada upaya, kita tak ada apa-apa, maka kita kena bergantung. Bergantung kepada Allah Ta'ala, mengharap kepada Allah Ta'ala. Yang ini yang disebut di dalam ayat 1000 dinar tu. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka cukuplah kepada dia Allah Ta'ala itu sebagai tempat untuk dia berlindung, tempat dia bergantung harap. Ayat yang sangat hebat. Tapi sayang tuan-tuan, ayat ini kita gunakan hanya untuk gantung di kedai, gantung di rumah, gantung dekat cermin kereta. Sebab ayat murah rezeki katanya. Sebenarnya kalau nak murah rezeki, bukan gantung ayat ini. Nak murah rezeki, Allah Ta'ala sebut tadi, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja, bertakwa kepada Allah, jadi orang baik. Bila jadi orang baik, bila jadi orang bertakwa, bila jadi orang yang betul-betul beriman kepada Allah, Allah Ta'ala sayang. Bila Allah Ta'ala sayang, barulah mencapai tajuk kita, mencari redha Allah. Apa-apa aku buat pun mencari redha Allah, mencari sayang Allah, mencari kesukaan Allah, mencari apa yang Allah Ta'ala suka, kita cari benda itu. Tuan-tuan, bila sebut, kenapa Pak Cik mai sembahyang subuh ni Pak Cik? Saya cari redha Allah. Dah makna korban kambing, rasa makna buatlah kambing. Tahun ni makna buat lembu lah pula.
rajinnya makna mencari redha Allah Ustaz. Selalu kita dengar jawapan macam tu. Ada orang yang bagi bantuan pada anak yatim. Bagus Tuan Haji tolong anak yatim. Saya tak ada apa harap, saya tak ada apa niat apa. Saya niat ni nak minta redha Allah je. Oi hebat tuan. Ada orang baru balik daripada umrah, mata ni tak boleh angkat ni, berat celak. Berat 2 kilo belah ni, 2 kilo belah ni lah berat. Macam mana mak ngah balik daripada Mekah macam mana? Lah tak tahu nak habang lah Ustaz. Oh rasa nak pergi lagi duk terbayang-bayang kat mata tu. Seronok Ustaz oi, mak ngah tak buat apa-apa lah, mak ngah cari redha Allah je Ustaz. Semua orang bercakap mencari redha Allah, mencari kesukaan Allah. Betul ke? Tak adakah indikator dia? Tidak adakah syarat dia? Tidak adakah yang dikatakan bagaimana nak dapat redha daripada Allah Subhanahu wa taala? Mesti ada syarat dia. Mesti ada terma-terma dia. Mesti ada keadaan-keadaan tertentu yang membolehkan Allah cinta pada kita dan kita cinta kepada Allah. Dia ada syarat-syarat dia. Dia bukan boleh sebut saja saya nak jadi hamba Allah, pergi sedekah belakang apa nama sejadah ni, pergi sedekah kat masjid, tulis belakang sejadah ni ikhlas hamba Allah, wakaf. Kita buat kenduri more, tulis dekat whiteboard malam ke-8 hamba Allah. Pergi tulis derma dekat anak kutip derma nak buat surau hamba Allah RM5. Kalau 500 pun nama betul ya Pak Mat tempel 500. Tapi pasal RM5 hamba Allah kan. Ni bukan orang sini, ni dia Afrika ni tuan. Tuan-tuan, kalau saya sayang pada tuan-tuan macam-macam kita dapat. Kalau tuan-tuan YB sayang pada tuan-tuan macam-macam dapat. Saya baru ni pergi ceramah di Melaka dengan satu YB ahli parlimen ni kat Timbalan Menteri. Pakat main minta dekat dia. Saya duduk sebelah dia. Sak kawan ni main hantar surat, kak kawan ni minta sign, sak kawan ni pula kata, saya tengok teruk jadi YB. Dalam hati saya kata, asyik baik aku tak jadi YB. Tidak jadi macam dia, pening kepala. Seksau tuan-tuan. No, kami nak minta jalan tar. Depan surau kami tu lecah, becak. Tolong YB, lulus permohonan buat jalan tar. Daripada jalan besar tu, masuk ke depan surau ni. Daripada jalan tu mai ke dataran ni senang kami parking. Oi tuan-tuan, YB sayang. Ustaz, saya malah umum, dia cakap. Ustaz sajalah umum, sekali Ustaz naik atas pentas. Ustaz kata permohonan buat tar tu saya lulus. Dia pula suruh saya umum tuan-tuan. Tak apa, saya menjunjung titah perintah tuan-tuan. Oi, kalau kita sayang pada YB, YB sayang pada kita, dia bagi. Tapi tara mana dia boleh bagi? Dia ada had. Dia bermanusia biasa macam kita, dia ada had. Suami kita sayang pada kita. Mak Ngah oi, Pak Ngah tu sayang kat kita. Tara mana Pak Ngah boleh bagi? Tak tahu Ustaz ajak pergi Maidil pun tak mau. Oh sudah, tapi kata sayang. Ajak pergi pasar malam saya tak mau. Bukannya suruh beli apa, suruh bawa aja, tak mau. Duduk rumah, tengok suamiku paling sweet. Kita kata tak apalah, pukul 8 kita pergi. Tak mau juga Ustaz Tak tahu nak habak Pak Ngah tu kata sayang kat kita. Lah awak dah tak pergi lepas isyak. Lepas isyak dia nak tengok wan PA. Dah wan PA pula dah. Sampai ke dalam jamban bawa TV minat. Tapi tak boleh pergi ke mana. Abang-abang isteri abang-abang sayang pada abang-abang. Dia sayang, dia nak balas sayang kita pun dia ada had. Dia pun tak larat. Habis-habis sayang ni tuan-tuan. Yang memisahkan kita ni mati. Lepas mati tak boleh buat apa dah. Dia tak boleh buat apa. Kita pun nak tolong dia tak ramai sangat. 3 hari baca tahlil. Masuk hari keempat begini. Duk tengok janda lah. Ada setengah orang tuan-tuan. Dia mengharap cinta manusia. Belum tahap bercinta.
dia dah bercinta. Saya cikgu sekolah, saya tahu perangai budak-budak ni. Darjah 6 ada makwa. Hak jantan darjah 6, yang perempuan tingkatan 2. Duk bercinta. Kencing pun bengkok ke. Sibuk gatai nak menikah. Jumpa kat KFC tu tanya, kalau kita menikah besok anak kita pun orang. Amboi. Belanja pergi sekolah pun mak bagi. Tu nama dia cinta. Ada orang panggil cinta bro. Cinta monyet nama dia. Ada yang bercinta naik tinggi sikit, cinta universiti. Yang ni pun banyak tuan-tuan, oi, mak pening kepala, anak telefon, mak cik nak menikah. Yang kita hantar suruh dia dapat diploma, suruh dia dapat ijazah, dia kata mak cik nak menikah. Satu pasangan datang jumpa saya, yang laki-laki pakai kopiah putih, yang perempuan pakai burdah. Dia kata, Ustaz, kami datang ni nak tanya pada Ustaz pendapat Ustaz. Mai pada Kuala Lumpur, kami nak kahwin, tapi mak kami tak izin. Jadi kami nak tanya pendapat Ustaz, boleh tak kalau kami pergi menikah di Siang? Saya tanya abang, kalau besok abang ada anak abang pergi menikah di Siam, abang tak tahu, abang rasa apa? Jawab tu dulu, abang rasa apa? Abang suka tak? Dia geleng kepala. Dia tak suka, saya tak suka. Kalau macam tu, mak abang pun tak suka, mak dia pun tak suka. Tapi kami nak kahwin Ustaz. Kenapa mak kami tak izin? Bukan tak izin, dia cuma tak bagilah. Pak saya masih mengaji. Habis mengaji, sepilah. Kahwin lah. Tuan-tuan, saya tak sangka dia pakai purdah tu jawab. Tapi mak kami tak faham. Mak kami tak faham Ustaz. Dia tak faham apa kak. Kita orang takut terlanjur. Astaghfirullahalazim. Ku sepak tak lagi perempuan ni. Dia boleh cakap, aku takut terlanjur. Tak padan dengan purdah. Saya kata akak tak takut terlanjur macam mana? Akak ada boyfriend. Dating sekali, tengok wayang sekali, makan ayam goreng sekali. Pergi library sekali, naik motor EXP sekali. Memang terlanjur lah. Cuba akak tak ada makwa, tak ada pakwa, abang tak ada makwa, abang nak terlanjur dengan siapa? Dengan kambing? Pirogol kambing. Abang sendiri yang cari makwa, abang pening kepala, kemudian abang kata mak abang tak faham. Cubalah abang belajar elok-elok, bila sampai berjaya nanti menikahlah, mak tak larang. Balik. Gatai. Ada tuan-tuan yang bercinta, mengorak dapat. Siang malam duk mengorak kat pejabat Perda. Lah dapat sebulan mengorak. Perempuan tu balas SMS. Akum kat ne. Yang jantan tu pun jawab. Tengah dengar ceramah Ustaz Kazim ni. Seronok tak? Nyampah aku lah, kata dia. Lepas tu dia jawab, awak, kita suka kat awak. Teng. Oh, seronok tuan-tuan. Cinta dah berbalas. Siapa pernah jatuh cinta pada pandangan yang pertama? Adakah memang sama dengan ku punya cinta yang kini ku alami sendiri? Berbunga-bunga hati. Dah berbunga-bunga pula, sakit pula. Sakit, kata dia. Aduh, tuan-tuan. Dia kata apa? Sakitnya jatuh cinta. Tak tahu nak abang lah. Jatuh cinta, berdebar rasanya. Itu tengah suka. Ada yang putus di tengah jalan. Cinta terhalang. Ada yang sampai pada tahap bertunang. Dah nak kahwin, dah tempah dah dewan ni. Dewan tempah dah nak menikah. Bincang 4 kali dah. Caterer semua dah bincang. Tiba-tiba si jantan teruna tu, anak teruna tu hantar mesej.
Akum, kita tak jadi kahwin. I'm sorry. So sorry. Kita ni. Tak jadi kahwin, menangis anak darah. Teriak atas katil tu. Jantan tak guna mesti. Teriak pergi bengkak mata. Tok dia mai. Duk teriak siapa? Dah orang tak mau kat hang. No lah, dah besok nak menikah gantai balik kampung. Susah apa hampilah hamba dia di kampung. Jauh tu oi. Di mana kampung dia? Afrika. Oh, memang jauh sungguh. Tak tercari tu. Ada yang berjaya. Ada yang berjaya. Kenuri kahwin selesai akad nikah. Aku terima nikahnya Latifah binti Ahmad. Mas kahwin RM80 tunai. Sah. Tanya dekat saksi. Sah. Sah. Mereka pun hangguk. RM20 seorang. Sah. Kata dia. Tak pernah faham. Tak faham sudah. Oi, tak tahu nak habaq lah. Anak dara ni bila kata sah saja, teriak. Duk bersimpuh lagu tu atas pelamin. Tadi saya duk pelamin tuan-tuan. Tengah hari ni. Habis kuliah di sekolah saya. Saya tengok pelamin ni lawa lama aku tak naik. Saya naik seorang duk ambil bantai kan. Tak tahu. Mereka tanya, Ustaz, isteri mana? Isteri balik kampung, mak mertua sakit. Duduk seorang, saya tak tahu, pakak dia ambil gambar. Anak menakam nikah hari ni, anak menakam nikah. Pakak dia ambil gambar. Seronok, tuan-tuan. Saya dulu, nikah tak ada. Pelamin-pelamin macam tu. Mereka dengan baldu apa semua lah. Tak tahu nak apa. Lah, orang tak ambil gambar pengantin. Orang ambil gambar saya, tuan-tuan. Kak saya kata, hang balik, hang pergi balik. Rosak majlis orang, hang ni kata. Tuan-tuan kira lah semua orang tengah-tengah duk ambil gambar pengantin. Ustaz Kazim, semua berlaku tu tuan-tuan. Tak teriak pengantin tu. Kak saya hambat, hang pergi balik nyemak duduk sini. Orang akan ambil gambar ni, ngam ambil gambar hang kata. Tuan-tuan, bila kita akad nikah tuan-tuan, kita cuba tuan-tuan tengok pengantin perempuan duk simpuh lagu tu. Sa kata akad nikah tu sah. Pak saya pun teriak. Tanya mengantin hak teriak. Tak tahu, seronok. Padahal dalam hati, yes. Yang nombor 2 teriak apa? Mak pengantin teriak tak guna tisu. Mak pengantin teriak, dia lap guna lengan baju. Lagi ni duk teriak. Awak teriak baji, tak tahu nak abang. Sedih. Tak lama lagi anak aku jadi macam aku. Dia tak tahu beranak teruk lah. Kata. Kena masak kat laki tak tahulah. Kena laki baran belum. Tak tahulah tu yang aku teriak. Aku duk bayang kat aku tu kat dia. Listrik dia kena bayang. Api dia kena bayang. Ayang atas dia. Sewa rumah atas dia. Hantar anak sekolah atas dia, pergi market atas dia, laki dia pun atas dia, tak tahu nak apa lah. Yang mana faham, tak faham sudah. Dah teruk-teruk menikah dengan sewa dewan sini buatlah, tak tahu 3 bulan cerai. Tu nama kata cinta. Bercerai. Sampai takut menikah lain, serik. Tak mau lah. Hutang kenopi pun tak habis. Hutang pejabat ni tak habis bayar lagi. 3 bulan cerai. Mata tu dia spek punya besar. Hitam. Pergi jebat agama. Nak daftar perceraian. Masa menikah tak pakai spek hitam. Cerai pada dia pakai spek hitam. Besar cermin mata terjun lalu. Habis. Ada yang rumah tangga dia bertahan sampai 50 tahun. Saya sebelum mai tadi ada satu kawan lama saya. Dia kata, Datuk, mai rumah Zat. Ni makcik makan udang. Usaha pergi cari udang kat Gelugong. Saya pun tuan-tuan letih sangat pi juga hajat. Umur 84 pakcik ni. Nikah umur 20. Duk ada 64 tahun. Bayangkan. 64 tahun dah menikah.
punya lama. Tuan-tuan cuba tengok jodoh punya panjang tuan-tuan. Bukan cakap dua-dua lelaki bini, tak cakap tua. Nak cakap apa? Duk tengok TV tegak. Kan cakap. Hak kawan ni tengok, kawan ni tengok. Tapi faham. Tak cakap, dia faham. Dia nak apa? Isteri bangkit, buat kopi. Tak payah minta, batuk . Nampak ada serasi. Kalau batuk tu pendek sikit, tu nak teh. Bangkit orang tua tu buat teh. Kalau batuk lagi pendek, isteri bangkit pergi masuk bilik tidur. Lah, besok Jumaat bangkit menonong tuan-tuan. Tak mana faham, tak faham sudah. Ni nama dia faham. Serasi, saling faham, memahami, cinta, mencintai. Tapi macam mana pun tuan-tuan, tetap berpisah. Berpisah. Batang selasih permainan budak, daun selasih dimakan kuda, bercerai kasih talak tiada, 1000 tahun kembali juga. Burung merpati terbang 1000, hinggap seekor di tengah laman, hendak mati di hujung kuku, hendak berkubur di tapak tangan. Hendak mati di hujung kuku, hendak berkubur di tapak tangan. Ni dia dah lambang cinta ni tuan-tuan. Macam mana pun mati juga. Hancur badan, kandung tanah, budi yang baik dikenang juga. Masuk dalam tanah tuan-tuan, sayang macam mana pun. Tak isteri dulu, suami dulu. Tak dua-dua serentak masuk. Sayang macam mana pun isteri ni suami sambut, mayat letak dalam liang lahat. Suami mesti naik ke atas. Walaupun sayang macam mana pun. Dia kata dekat penggali kubur, nama penggali kubur tu Tok Hadi. Tok Hadi, tak apa Kambui saya sekali, tak apa. Saya memang janji hidup semati dengan isteri saya. Kambui, tak apa. Apa jawab Tok Hadi? Yang mati tetap mati. Kita yang hidup kena teruskan hidup kita. Naiklah ke atas. Apa-apa pun kita kena hidup. Lama-lama dia lompat juga ke atas. Bila dia lompat ke atas, Tok Hadi kata apa? Alhamdulillah. Yang mana faham, tak faham sudah. Lepas tu tuan-tuan kambui. Duk seorang-seorang dalam tu. Liang lahat muat seorang, gelapnya wahai tidak terperi. Selesai tanah ditimbus orang, tinggallah jasad seorang diri. Duduk situ. Soalan dia, siapa yang kawan dengan kita? Di hari kiamat bila semua manusia dibangkitkan, yang sayang menyayang pun sudah dakwa mendakwa. Suami dakwa isteri, isteri dakwa suami, mak bapak dakwa anak, anak dakwa mak bapak. Kasih sayang masa itu tuan-tuan. Hang kata aku kata hang. Sekarang dalam dunia tak apa, kawan ni tolong, kawan ni tolong. Satu, cinta. Yang kedua tuan-tuan, saya sebut perkataan tolong tadi. Susah. Akak-akak, kalau akak-akak sakit, pergi ke hospital, bersepah hospital di Malaysia ni. Bayaran murah ya. RM1 jalan. Buat gigi ni RM4 je kena tuan-tuan. Setengah orang dia tak syukur duduk di Malaysia ni, dia tak pergi negara lain. Saya pergi ke China tuan-tuan, ada ceramah di China. Ada rombongan saya tercekik tulang, sangkut. Duk kongkeng, hilang tak mau tulang.
Saya ambil nasi, saya gumpai-gumpai, duk gelitir atas piring. Orang tua-tua kata kalau ambil nasi, gumpai-gumpai, duk pusing atas piring, bagi telan, tulang tu melekat turun. Taknya hilang tuan-tuan. Lah awak pergi hospital. Sampai saja di hospital, dia tanya dulu, ada medical card? Ada kad insurans ada? Makcik tu kata, kad apa? Kad bank ada. Kata. Tak ada kad-kad ni, yang ni ada Ustaz. Oh, subhanallah. Tu tempat lain. Tempat kita ni pilih kelas 3, kelas berapa pun, duk cokong ubat pun free tuan. Tuan-tuan pergi negara Arab, dia tulis nama ubat, pergi beli kat farmasi. Farmasi hak kepala ular. Dia bukannya kena free macam kita duk cokong, dapat ubat segenggam, balik lempang. Malah makan ubat. Dia duk makan kayu tuan-tuan. Dalam dunia kita, kalau kita sakit, berapa ramai boleh tolong. Tak ada apa masalah. Saya sakit tahun lepas di Kelantan, duk ceramah macam ni. Tengah-tengah ceramah, dia main tangkap dada dia main sakit, dia main lah. Awak ni, Pak Sepah pula ni. Tak boleh pergi. 5 minit bercakap berhenti. Ambulans bawa jalan. Susah apa tuan-tuan? Duduk dalam ambulans seronok tau. Semua kereta ke tepi. Kita nak lalu. Jadi akak-akak kalau nak rasa, cuba masuk tengok seronok. Lepas masuk ambulans, masuk van jenazah juga. Pun semua kereta ke tepi juga tuan-tuan. Dua-dua sopa ya. Okey, kita masuk ke hospital. Doktor tanya saya. Satu hari saya nak operate, bukan jantung, ada satu sakit-sakit. Doktor tanya dekat saya, Encik Ustaz, ada darah tinggi ya? Darah tinggi tak ada doktor. Kencing manis ada, kencing manis. Kencing manis ada. Jantung ada, jantung. Jantung ada doktor. Wah, macam mana mau operate jantung ada? Yalah, kalau saya tak ada jantung sudah matilah doktor. Maksud saya ada sakit jantung. Lain kali cakap ada sakit jantung tidak. Dia tanya saya jantung ada, jantung. Ya memang ada tuan-tuan. Bila saya kata macam itu, dia tanya, Datuk Ustaz, Encik Ustaz, mau bios sepalo atau sepenuhnya? Saya kata sepenuhnya. Dia pekuk bus ni tuan-tuan. Tak, dia kira, saya kira sampai 6 nanti Encik Ustaz kalah sedar. Tak ada 6 tuan-tuan. Saya ngucap dulu la ilaha illallah pun tak sedar dah. Sedar tuan-tuan, duduk dalam bilik ah. Sedar. Tak sakit apa. Susah apa tuan-tuan? Kena bius. Punya banyaknya ubat. Yang jenis ni, yang jenis ni, jenis. Banyak pilihan dia. Dulu berat saya 70 kilo. Lah turun 65.6. Turun 4 kilo setengah lebih kurang. 4 kilo setengah turun. Orang tanya, awak Ustaz? Kencing manis. Itulah kebaikan kencing manis. Mengurangkan berat badan. Jadi akak-akak yang mana gemuk-gemuk di sini, malam ni doa, ya Allah, nak kencing manis, insya-Allah turun. Tunggu sebulan dia turun lah, insya-Allah. Orang putih panggil dia diabetes. Dia panggil diabetes. Kenapa dia panggil diabetes? Kalau hang tak kontrol, potong betis. Kalau hang betis pun hang tak kontrol lagi, dai paha nama dia. Dia potong paha. Kalau potong paha pun hang tak kontrol lagi, dia nama dia dai. Sebab tu nama dia diabetes. Dia banyak pilihan. Tadi saya sembang dengan Datuk Sabudin. Datuk Sabudin lah duk tanam pokok tin. Daun tin tu boleh buat teh untuk merawat macam-macam penyakit, insya-Allah dengan izin Allah. Salah satunya kencing manis. Punya banyaknya pilihan-pilihan tuan-tuan. Saya buat program dengan Rosyamno. Dia tanam durian Belanda dia 100 hektar.
100 ekar tuan-tuan, Rosyamno. Saya tanya dekat dia, apa faedah durian Belanda? Oh, dia kata banyak. Daripada buah dia sampai batang dia sampai daun durian Belanda. Orang Korea Selatan beli daun durian Belanda dia sekilo RM40. Bukan Korea Utara tu 4 Jun 6, 4 Jun tu bukan tuan-tuan. Ni Korea Selatan tuan-tuan. Kita tak main lah Korea Utara. RM40 sekilo dia jual. Buat ubat kencing manis. Oh subhanallah. Allah Ta'ala tolong kita macam-macam. Yang daun ni boleh makan, ubat ni boleh makan, operation ni boleh makan. Ramai orang boleh tolong. Punya ramai orang tolong kalau kita susah dalam dunia. Akak-akak susah dalam dunia. Kita ada kebajikan masyarakat, kita ada hal ehwal wanita, kita ada pejabat agama, kita ada Baitul Mal, kita ada YB, kita ada ahli parlimen. Jumpa dia orang, mereka tolong kita. Tapi kalau kita susah dalam kubur, susah di hari kiamat, siapa boleh tolong? Susah. Jadi anak yatim di Malaysia ni susah, tak jadi susah. Zaman hak susah, zaman Piram beli anak yatim. Duduk derek bawa anak yatim tok lebay depan. Duduk menyanyi minta duit. Tolong kami, bantu kami, anak-anak yatim piatu. Ni 3 Abdul. Kan Piram beli masa tu duduk tipu Ahmad Nispu, Sidik Segaraga. Dia tanya dekat Haji Bakhil, Tuan Syekh, apakah yang Tuan Syekh inginkan? Saya mencari rumah untuk anak-anak yatim. Kata dia tuan. Tuan tak kenal sorak tu. Oh, kebetulan bapak mertua saya membayar zakat. Tuan Syekh, inilah rumah anak-anak yatim kita. Apa jawab Tuan Syekh? Anak-anak semua, inilah rumah kita yang baru. Kata dia tuan. Oh, sekarang anak yatim jangan cakap bantuan mencurah-curah. Tak percaya, tunggu lagi sebulan setengah nak main Ramadan ni. Nak buka puasa dengan anak yatim, dia tulis notis dekat pintu pagar. Harap maaf, jamuan berbuka puasa bersama anak yatim telah penuh. Tahun depan ya, gitu dia. Tiap-tiap malam orang bawa buka puasa di hotel. Tiap-tiap malam korporat bawa anak-anak ni pergi beli belah di supermarket. Malam ni Datuk Sabudin bawa, malam besok YB Umar bawa, malam besok Haji apa pula bawa, malam besok lah anak yatim malam raya duk ada 30 lai baju raya. Sebab setiap malam orang hadiah kat depa baju raya. Punya mewah anak yatim. Anak yang tak yatim dapat berapa lai? 2 lai baju Melayu dengan baju kemeja. Anak tanya kat mak, dia tengok pak duk tidur depan TV. Mak, bila nak mati tu? Kalau mati banyak baju raya dapat mak. Tak mati orang tua tu tak dapat apa mak. Maknanya mewah. Subhanallah. Tapi kalau kita jadi yatim di hari kiamat, siapa nak tolong? Miskin dalam dunia, ramai orang tolong. Ramai orang tolong tuan-tuan. Masuk je bersamamu TV3. Orang pakat tolonglah bersamamu. Beras sana tolong, beras ni tolong. Agak-agak YB tak tolong, dia repot dekat Karamsing. Begini Karamsing. Harapkan pagar makan pari, kita dia tuan. Menang YB tu tuan. Subhanallah. Semua orang pakat nak tolong orang susah. Tak jadi apa. Tapi kalau kita miskin di hari kiamat, siapa nak tolong? Allahu Akbar. Tuan-tuan, belakang sana tu gelap. Gelap belakang tu. Dalam dewan kita ni, bawah dewan kita ni, arena square kita ni tak gelap. Ada lampu tu, belakang tu gelap. Tak apa, handphone ada torchlight. Lah gelapnya mak, hang buka handphone hang ada torchlight tu dia dengan bangganya suluh handphone ada torchlight. Dulu bawa pelita masuk jamban, lah bawa handphone. Duk menyala biru muka dalam jamban. Tak gaduh apa tuan-tuan ni. Kalau kita gelap di luar, lampu sepah. Kalau gelap dalam kubur,
lampu mana nak terang? Gelap dalam kubur. Boleh tuan-tuan telefon TMB. Ni TMB ni kepala batas ni TMB Tasik Gelugong Ya makcik, ada pun masalah makcik. Rumah makcik gelap mai hantar supply Rumah makcik tak mana? Rumah makcik asrama depan kubur lah. Ni depan masjid. Depan masjid tu bukan kubur. Dia baru masuk sat-sat dah. Dia kubur tu baru masuk sat-sat petang ni dia bertanam gelap ni, malam lagi gelap. Agak-agak ada tuan-tuan telefon macam tu. Tobatlah tak ada. Sebab itu yang boleh tolong kita Allah. Sebab tu kita kena cari cinta Allah, kasih sayang Allah. Subhanallah. Saya balik ke rumah tadi pukul 3 petang. Daripada Kuala Lumpur, semalam di Kuala Lumpur. Di mana Kuala Lumpur semalam lupa kan. Sampai di Ipoh pagi tadi saya mengajar. Lepas mengajar ambil gambar. Hari ini ada 400 orang melawat sekolah saya. Jenuh pis. Ambil gambar. Saya takut ambil gambar tuan-tuan. Dengan orang lelaki tak apa. Dengan makcik-makcik. Ustaz ambil gambar Ustaz. Dia duk impik kita duk belaga-belaga. Saya jenuh tu. Ni nak bagi belaga ni. Adalah pak-pak yang kena tu. Kita lalu lagu tu. Tak ada heret lagi tu. Makcik oi. Nasib baik bini aku tak main kalau ada teriak pula orang tua tu. Ambil gambar tuan-tuan sampai pukul 2 sampai Zuhur. Pi kenduri rumah abang saya, balik rumah pukul 3. Baca paper sikit, saya baca satu paper, dia kata orang makan sup uri di Jepun. Dalam paper dia makan sup uri. Uri orang beranak. Subhanallah, Masya Allah. Dulu di Malaysia ada juga orang makan uri, nama dia Hantu Penanggai. Makcik balik gelap ada terbang. Balik habis tidur sini cerah, tak apa. Hantu Penanggai ni orang Melayu faham. Kerja dia isap darah orang beranak, makan uri. Sebab tu uri kita bila anak kita, isteri kita bersalin, kita basuh elok-elok, tanam simpan. Duk diam-diam noh, duk dalam tanah noh. Kadang-kadang orang tua-tua kita bubuh paku. Dalam uri tu bubuh paku. Dia kata kalau hantu penanggai main makan, cekik paku mampu dia. Oi. Macam-macam. Subhanallah. Ada anak yang bila dia beranak, uri dia, mak dia tanam dengan kalkulator. Supaya pandai matematik. Dia kata 5 dapat A matematik. Awak pandai anak, aku tanam dengan kalkulator, uri tu je pandai. Tuan-tuan, kenapa hantu penanggal dia cari darah orang bersalin dan dia cari uri? Kita kata bohong, kita kata tak betul, kita kata merepek, metos, dongeng. Tuan-tuan, Allah Ta'ala sebutkan dalam Ali Imran 190, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya engkau tidaklah menciptakan sesuatu itu sia-sia. Bukankah Allah Ta'ala sebut inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Penciptaan langit dan bumi, ganti siang dan malam ni adalah tanda-tanda bagi orang yang dipanggil ulul albab. Siapa? Allazina yadhkuruna Allaha qiyama wa qu'uda wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Allah kata dalam ayat tu, orang ulul albab dia kaji, dia kaji, dia kata apa? Ciptaan Allah tidak ada satu pun yang sia-sia. Semua ada manfaat. Uri itu pun ada manfaat.
Sebab tu orang Jepun makan uri. Saya tak suruhlah abang makan uri. Saya pergi cari uri anak tu pula pergi buat masak kicap. Bukan. Kenapa hatu penanggai tadi dia suka uri, dia suka darah orang bersalin? Sebab orang kata bila dia minum darah, dia makan benda tu, dia jadi muda. Dia jadi sehat, dia jadi muda. Kita pun kata, merapu. Kita pun jawab, merapu. Tapi orang putih, dia kaji. Merapu-merapu pun dia kaji. Apa ada pada darah orang bersalin? Rupa-rupanya tuan-tuan, dalam uri ketika darah tu dikeluarkan, darah yang pertama keluar tu tak ada satu masa, dipotong je darah tu, disimpan. Dan uri tadi pun disimpan. Uri dan darah tadi dalam bahasa sains dipanggil sebagai stem cell. Stem cell. Dia simpan dalam bank. Bank stem cell. Kalau kita sakit, nanti kita sakit, balik pergi ke bank tadi, ambil balik uri kita, ambil balik darah kita, dia boleh merawat penyakit thalassemia, dia merawat penyakit sel darah putih, sel darah merah yang hilang dimakan, dia merawat kanser darah dan sebagainya. Tuan-tuan, yang simpan stem cell orang bukan Islam. Orang Melayu dia tak simpan, dia buang terus. Tuan-tuan, Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan dia bincang benda ni. Sama ada boleh tak boleh disimpan darah ketika mula-mula beranak dan uri untuk digunakan jika sakit. Majlis Fatwa bincang, tuan-tuan. Yang dulu yang orang Melayu simpan ialah tali pusat. 5 anak dia beranak, 5 tali pusat bolantin Milo. Kenapa tok simpan tali pusat tok? Kalau budak-budak ni melawan gaduh sama-sama mereka, aku rebuih minum ayak tu, lega. Tak lega apa, 5 beranak duduk kat hospital. Keracunan makanan, 40 kali masuk jambat dah. Duduk minum ayak tali pusat. Entah. Tali pusat duduk dalam tin 25 tahun dengan ulat, kulat semuanya ada. Mak pergi jamu pula dah. Buat teh tarik pula. Saya nak cerita pada tuan-tuan ulul albab ni. Lain kali tukar tajuk belakang. Ulul albab tukar tajuk belakang. Tahun depan pula kita buat tajuk ulul albab. Quran bagi kita jawapan. Macam mana canggihnya tuan-tuan Quran. Patutlah Allah Ta'ala sebut Yasin wal Quranil Hakim. Al-Quran ni memang canggih. Demi Al-Quran yang bijak. Saya baru cerita pada tuan-tuan uri. Saya baru cerita pada tuan-tuan benda yang disebut sebagai darah orang yang bersalin. Belum lagi tuan-tuan kita bincang apa benda yang hari ini baru kita nampak lah Quran ada sebut. Benda ni Quran ada sebut. Yang tu tajuk tu lain. Ni tajuk cerita bab cinta Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Sebab itu yang boleh tolong kita bila orang lain tak boleh tolong hanya Allah. Maliki yaumiddin. Hanya dia. Harta tak boleh tolong, anak tak boleh tolong, apa pun tak boleh tolong. La yanfa'ul mal wal banun. Tak boleh tolong tuan-tuan. Yang mal tak boleh tolong, banin tak boleh tolong, anak tak boleh tolong, semua tak boleh tolong. Yang boleh tolong hanya amalan kita Allah Ta'ala saja. Sebab itu tuan-tuan, kita kena cinta pada Allah. Buat ibadat kerana cinta pada Allah. Isteri saya kata, abang, weh berhentilah ceramah lah, tua lah. Tadi satu makcik tanya saya, Ustaz, cucu Ustaz berapa orang? Dia tanya kat saya, Ustaz, cucu berapa orang? Tengah-tengah saya. Saya kata, cucu tak sekolah lagi kau ni. Oh, ingat ni, dah ingat besar dah, sekolah dah. Dia kata, saya ada cucu. Umur saya baru 45. Anak pun tak habis sekolah lagi. Dia kata, ada cucu. Muka aku ni tua. Saya telefon isteri saya kat Kedah ni, Mama,
Ada satu makcik tu panggil abang Tok. Dia kata cucu pun orang. Isteri saya duduk gelak bela tak habis. Tuan-tuan, subhanallah. Apa yang boleh tolong kita? Cucu kita agak. Berapa banyak cucu yang ingat pada tok dia yang dah meninggal. Suami kita kan nak tolong kita. Berapa ramai suami menikah lain lepas kita meninggal. Lepas isteri meninggal. Anak-anak kan yang nak ingat pada kita, seminggu lepas kita meninggal, anak pergi makan KFC. Dia pergi stadium bola, tengok bola. Dia pergi wayang gambar, pergi tengok cerita wayang gambar. Kita seorang-seorang dalam tu. Yang menanggung kita, yang seronoknya kita, yang sedih pun kita. Kita buat, kita tanggung. 3 hari lepas saya ziarah mak mertua saya di Kedah. Saya hantar isteri saya balik ke kampung tengok mak dia. Saya kata, mak cik nak pergi ke Melaka ni mak. Lepas Melaka Kuala Lumpur, lepas Kuala Lumpur Penang pula. Cik tak boleh tunggu mak cik hantar isteri cik. Tak apa, hang kerja. Sebelum balik dia minta maaf. Aku nak minta maaf Kazim oi. Nak tahu aku ada kasar bahasa dengan hang. Cik lah patut minta maaf dengan mak. Minta maaf lah mak oi. Minta maaf banyak-banyak. Meleleh ayak mata. Saya bila pergi ceramah di Kok Diang malam tu. Saya duduk dalam kereta, saya duduk teringat kat mak mertua saya. Allahu Akbar. Cucu ada, rumah ada, kereta ada, semua ada. Besok duduk dalam kubur siapa ada. Mak saya macam tu juga. Balik daripada umrah dia demam, saya hantar dia hospital. Sehari hantar dia koma. 2 minggu dia koma, dia meninggal. Saya juga masa duduk dalam ambulans, saya tak ingat apa dah tuan-tuan. Masa tu sakit yang amat dah. Tak ingat apa pun tak ingat dah. Siakap 3 rasa tak ingat, apa pun tak ingat. Masa tu yang saya ingat, ya Allah hari ni ku mati dah. Ya Allah kalau mati ku reda lah. Ya Allah ampunlah dosa aku. Ya Allah. Minta. Begitulah tuan-tuan. Kita minta Allah reda. Isteri saya kata, abang berhentilah ceramah dah tua. Saya kata, biarlah saya mati dalam ceramah. Buat apa saya mati atas katil malu ke orang? Biar mati tengah ceramah pun tak apa. Kan mulia bunyi ni. Target mati dalam keadaan Allah reda. Sebab tu saya mai sini tuan-tuan. Saya mai bukan nak glamour. Ustaz Kazim tu mai ceramah nak glamour. Doa tuan-tuan. Saya dah terlebih glamour. Nak glamour apa? Saya tak mau dah tuan-tuan glamour ni. Saya tak tahu. Duduk atas kapal terbang. Nak tidur pun tak boleh. Sak-sak pramugara mai. Pilot tu boleh tinggal kapal terbang main nyimbang dengan saya. Saya kata siapa? Driver? Yang buat-buat. Buat lajak jenuh kita ni. Tak apa, ada autopilot, co-pilot semua dah. Tak apa. Yang kita duduk faham buat kereta. Kita tinggal buat lajak. Kita tak apa, nak nyimbang sikit. Nak apa gitu tuan-tuan? Sagi pramugara pula, Ustaz. Kita ambil gambar kejap? Boleh. Tengok-tengok pramugari pula kata. Mai pula, Ustaz, boleh ambil gambar tak? Boleh sangat. Oh, laju tuan. Oh, gatal Ustaz ni. Tuan-tuan bayang tak saya pergi ambil gambar dengan orang dalam tandas? Nak kata apa? Saya masuk tandas, saya tengok dia tengok saya angkat tangan, saya duduk dalam tandas. Bila saya keluar, dia tunggu dengan handphone dah. Ustaz ambil gambar. Dalam jamban ni bang. Tak apa. Tu dia tuan-tuan. Nampak tu. Tandas mangkuk situ nampak. Buat saya bukan cari glamour dah. Ada yang kata, Ustaz Kazim kalau apa nak panggil dia 20,000 sekali panggil dia. Memburung tuan. Saya punya nak bagi sagu hati, ambil. Tak nak bagi sagu hati pun tak apa, saya balik. Kalau bagi tak cukup, nak panggil lagi sekali, saya tak main dah. Tak pernah faham? Tak faham sudah. Kita buat satu je. Nak bawa bekal. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Yang tu ya tuan-tuan, sebaik-baik bekalan kita ialah takwa. Allah suruh kita buat bekal. Saya nak main di Ipoh, tadi pun saya buat bekal kuih karah. Orang Kedah kemarin bagi saya kuih karah, dia kata Ustaz makanlah kereta ada, kuih karah mangkuk tak.
Bekal nak main ke Tasik Gelugur ni saya bawa kuih karah. Tapi dalam kubur dia tak main kuih karah. Bekalan lain. Bekalan apa Ustaz? Takwa. Supaya Allah sayang pada kita. Ustaz, kalau Allah sayang pada kita Ustaz, kita dapat apa Ustaz? Allah hang tanya. Kalau hang sayang isteri hang pun hang dapat macam-macam. Isteri hang pun dapat macam-macam. Kalau Allah sayang pada kita, lagilah Allah bagi macam-macam tuan-tuan. Sebab tu kita disuruh jadi orang bersyukur. Allah sayang pada kita orang Malaysia. Allah letakkan kita di Malaysia. Ni boleh main dengar ceramah. Ni boleh pergi makan kacang kuda belakang. Lagi tuan-tuan pergi ayak mereka pergi minum, pergi beli kacang kuda lah, apa kacang rebus. Ni ada makan seorang-seorang. Ni duk beli kacang kuda adik-adik kita duk jual tu. Seorang dia makan ngap tegak kepala, tak tengok bak lain dah. Bagilah kat orang sebelah tu. Ambil sikit. Sampai orang sebelah tanya. Kacang kuda. Tak tanya. Tu tandanya dia minta. Ingatkan bila tanya, dia bagi. Tak. Dia jawab apa? Tu budak tu nak jual. Panggil, ni makcik ni nak ni. Dia tak juga tuan-tuan. Dia panggil adik tu suruh bagi kat makcik ni. RM3, RM2 banyak. Punya kedekut. Inilah bekal kita. Sedekah dekat dia, bekalan kita. Nak bawa modal dalam kubur ni tuan-tuan. Dia bukan bawa modal duit, dia bukan bawa modal harta, dia bukan bawa modal glamour, dia bukan bawa modal pangkat kuasa, dia bawa modal amalan. Tapi kalau Allah sayang pada kita, Allah tolong macam-macam. Allah bagi dekat kita bumi yang makmur, syukur tuan-tuan. Bayangkan tuan-tuan sekarang duduk di Myanmar. Bayangkan duduk di Myanmar. Satu kampung dibakar. Dihalau, dibunuh. Lari pergi Bangladesh. Naik kapal main ke Malaysia. Jadi pula pelarian di Thailand sana. Bayang makcik-makcik main malam ni tak ada siapa kacau makcik. Duduk di Myanmar no makcik oi depa rogol. Satu kampung dirogol. Satu kampung orang perempuan dirogol. Ada orang perempuan jawab, tak heran tak sini madam ni satu perempuan baru kena rogol. Seorang makcik di sana satu kampung beramai-ramai. Di sini pun ada orang kena rogol tapi seorang dia. Bayangkan satu kampung daripada hak kecil sampai hak tua. Kita orang tua jarang dengar kena rogol. Umur 66 jarang. Ada tapi jarang. Kadang-kadang 66 tahun kena rogol, tengok duk motong getah. Masuk hospital, kepala batah. Wartawan pergi cari. Makcik tak melawan ke masa kena rogol tu? Mula-mula makcik melawan juga. Lama-lama makcik biar. Tak pernah faham, tak faham sudah tuan. Allah Ta'ala bagi pada kita ni tuan-tuan, alhamdulillah duduk di Malaysia, Allah sayang kita. Orang lain tuan-tuan pergi ke hospital negara lain, gelas kena bayar, sudu kena bayar, duk lawak tu kena bayar belakang. Tu dia punya teruk keadaan dia. Saya pergi ceramah di satu tempat tuan-tuan. Logo buat tau, pukul 10 suku. Saya ceramah tempat dia 10.30. Naik 10.35. Polis naik atas pentas. Saya tanya Pak Zaifah ni. Dia kata tolong berhenti ceramah. Masa dah tamat 10.35. Saya bagi awak lagi 5 minit. Kalau awak tak berhenti, saya tutup lampu. Oh, istrik tuan-tuan. Ni malam ni pukul berapa nak habis saya pun tak tahu. Tak ada siapa nak kacau. Polis jaga kat sana, depan sana jaga. Ni ceramah di Malaysia. Polis tolong jaga. Tuan-tuan nampak tak kereta tepi jalan tu punya banyak? Tempat lain saya pergi ceramah, banyak juga kereta. Tapi bila keluar daripada tempat ceramah, semua dekat cermin tu semua saman. Sebab parking tepi jalan. Walaupun dengar ceramah agama, ceramah tak ceramah, saman tetap saman. Itu negara yang saya ceramah, bukan negara Islam.
Ada satu negara Islam yang saya pergi ceramah buat di stadium. Saya tak tahu berapa puluh ribu orang yang datang, tuan-tuan, stadium. Penganjur kata, Ustaz, luar jangkaan, Ustaz, luar jangkaan, ramai gila, Ustaz. Saya tengok tak ramai ni, biasa setakat 20 ribu ni biasa saya cakap. Ramai, Ustaz, ini luar biasa, enggak pernah ada ini macam, Ustaz. Habis ceramah, jam betul, tuan-tuan, dengan saya tak boleh balik. Penganjur bagi tahu, Ustaz sudah tidak boleh masuk dalam ceramah dalam negara kita orang. Kenapa saya tanya? Sebab ceramah Ustaz lebih ramai daripada kita punya orang. Ceramah dia lebih ramai daripada orang besar dia datang, tuan-tuan. Raja dia pun tak ramai macam tu. Raja dia kata, mencabar aku, jangan datanglah. Subhanallah, tuan-tuan. Ini punya susahnya nak dapat ilmu. Saya tadi, tuan-tuan, makan petang tadi rumah sahabat saya di Taman Pau. Nak mai ke sini ni, tuan-tuan, melalui kok matang sana, matang sini, sungai sana, sungai dua, nak mai ke sini. Berapa banyak masjid saya lalu? Semua masjid ada kuliah. Nama dia makmur. Makmurnya dengan majlis ilmu. Itu masjid. Belum lagi dalam televisyen. Rancangan agama dalam televisyen punya banyak. Pagi-pagi bismillah, assalamualaikum, tanya ustaz, tanya ustazah, kalau dah jodoh, kalau dah bodoh, banyaknya, tuan-tuan. Tazkirah malam Jumaat, forum perdana malam Jumaat. Saya punya rancangan Pamoga Kopi Ustaz Kazim. Nak sambung dah musim kedua, tapi saya tak mau buat macam ni. Dia suruh saya buat, tak sanggup saya buat, tuan-tuan. Tuan-tuan boleh bayar masa saya buat, barulah putih. Oi, mesti laku kopi dia, tuan-tuan. Punya banyaknya program agama, nak dengan tak nak saja. Allah sayang pada kita, Allah letakkan kita di bumi ni. Untung. Bayangkan, tuan-tuan, kalau tuan-tuan sekarang duduk di Iraq, duduk di Syria, duduk di Yaman, duduk di Afrika. Habis tu, Ustaz, orang di sana Allah tak sayang ke, Ustaz? Allah sayang juga, tapi seksa. Kita sekarang boleh ibadat dengan senang, boleh senang berkeluarga, boleh senang berkahwin, boleh senang pergi hospital, benang pergi masjid, dengar ceramah senang, makan senang. Itu tanda-tanda Allah sayang. Allah sedang tes kita. Mudah-mudahan kekal, tuan-tuan. Yang kedua, apa dia tanda Allah sayang pada kita? Kalau Allah sayang pada kita, apa dia buat? Tadi saya sebut, yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dia bagi rezeki tanpa disangka. Tak sangka rezeki. Saya bila masuk dalam ICU, datang pakar, datang doktor semua, cek. Bila dah pukul 12 malam, mereka habang kat saya, Datuk, insya-Allah, alhamdulillah, Datuk tidak ada sakit jantung. Habis tu yang saya sakit tadi daripada pukul 9 itu apa benda? Itu mungkin Datuk terlalu penat. Tak apalah, Datuk rehat dulu. Kita hantar Datuk bilik sebelah. Bilik rehat sebelah. Dengan langsir je. Sebab dia kata di luar sana reporter dah ramai. Polis sedang berjaga sekarang di hospital tu sebab orang ramai. Viral Ustaz Kazim dah meninggal. Jadi orang pakat main reporter dengan begini dah, dorang nak masuk dalam bilik. Jadi saya pun duduk dalam bilik menunggu rehat. Langsir sebelah. Saya dengar orang sebelah duduk menyimbang anak beranak. Ustaz Kazim pun ada sakit. Sakit gapo tu. Sakit jatuh cempok. Padahal saya sebelah kata dia, tuan-tuan. Pukul 1 datang security guard, datang polis. Dia kata, Datuk, kita kena pindah CCU. Tak boleh duduk sini. Lagi ramai pula orang datang. Masuk ke lorong tikus. Bukan tikus betul. Lorong sembunyi-sembunyi belakang. Supaya orang tak ambil gambar di luar. Masuk CCU. Pukul 4 pagi, isteri saya daripada Ipoh sampai.
Saya reak-reak dia main teriak orang tua tu. Itulah abang, orang kata ada rehat abang tak mau. Semua sakit semua. Duk beletek pula situ tuan-tuan. Orang dah kata ada rehat abang tak mau. Ada sakit apa susah. Lah sambil selimut susu tu beletek seorang aku tak mau. Besok pagi pakar datang. Ustaz, kita dah cek. Memang tak ada jantung lah. Alhamdulillah okey. Tapi apa pun kita tak puas hati. Kita nak masuk kamera juga, nak tengok ustaz sakit ke, sumbat ke apa ke. Saya kata dah doktor, dah tak ada sakit jantung. Buat apa lagi nak masuk-masuk waya-waya kang? Tak nak saya. Tak ada ustaz, kita masuk kamera kecil je ustaz. Tak apa ustaz. Saya kata buatnya kamera tu tinggal kat dalam macam mana? Saya tak nak, saya kata. Pukul 12 tengah hari datang Datuk pakar pada Universiti Malaya pula datang. Dia nak mengajar kursus doktor-doktor situ. Dia kata, Datuk, sikit je kita buat. Saya tak puas hati, Datuk. Memang tak ada sakit jantung, Datuk. Tapi kita nak test juga. Kita masuk sikit je kamera, Datuk. Tak nak. Sikit je. Saya nak balik. Tak nak. Saya dah operate 2 kali, Datuk. Saya cakap. Dua-dua operate tak ada apa-apa penyakit. Saya tak nak kali ketiga ni macam tu juga. Saya tak nak. Nahi kabi nahi. Datuk tu pun belah, tuan-tuan. Degil punya orang tu. Pukul 5 datang doktor. Muda, perempuan. Oh, dia kata, Datuk, kita masuk sikit. Tak sakit pun. Kita masuk sikit. Kita tengok betul ke, elok betul ke. Boleh, Datuk, ya? Boleh sangat, doktor. Sekarang pun tak apa, doktor. Oh, confirm gatal ustaz ni, tuan-tuan. Besok ni, tuan-tuan, masuk. Doktor, astagfirullahaladzim, la hawla wala la ilaha illallah. Udah 2 kali kena serangan jatuh. Datuk tak sedar ke? Tak. Tersumbatnya 100% Datuk. Kalau lambat meninggal Datuk, kata dia. Tuan-tuan tahu? Ada orang bagi tahu dekat doktor, bagi stand yang sepatutnya dia buat stand. Tapi dengan sebab Ustaz Kazim kritikal sekarang, stand tu dia sedekah kat Ustaz Kazim. Ustaz, ada orang hadiah pada Ustaz stand. Kalau Ustaz nak tunggu lagi lambat, sekarang dia bagi kat Ustaz. Orang mana? Adalah orang tu Ustaz. Hari ni patutnya lepas Ustaz punya prosedur ni, dia pula Ustaz. Tapi dia tak nak buat, dia bagi kat Ustaz. Subhanallah, tuan-tuan. Ini yang kita terasa. Ya Allah, terima kasih Tuhan. Sampai sekarang saya tak tahu siapa yang bagi, tuan-tuan. Tuan-tuan pun pernah rasa macam itu. Allah bagi rezeki. Allah tolong saat kita memerlukan ni. Ni nikmatnya tuan-tuan. Orang lain tak boleh bagi. Subhanallah. Masya Allah. Sampai kita susah tu pun susah dalam keadaan senang untuk kita. Lepas saya keluar sakit jantung, tuan-tuan. Mana tempat saya ceramah, semua ada ambulans. Untung tak? Hari itu saya ceramah, ambulans sebelah tu siap terbuka dah pintu. Saya ceramah sini, ambulans standby tu. So duduk tengok dia punya nurse dalam tu, duduk tengok saya, tengok bila nak rebah orang tu ni, tengok. Allah, tuan-tuan oi, Allah kalau dia sayang, dia bagi. Dan tuan-tuan pernah rasa, tak tahu ustaz oi, saya jumpa satu ustazah. Driver dia sakit, driver dia perempuan, nak pergi ceramah. Driver dia sakit, tak boleh bawa lalas, dia bawa seorang. Membabi buta dia bawa. Babi pun tak buta macam dia. Sampai tengah malam, tak tahu ustaz nak pergi saya, anak tak tahu dah ustaz nak habak kat ustaz. Oi, dia asal dia orang Kedah, di belakang dia ada hoi. Nak habak kat ustaz oi. Tengah-tengah malam, tak tahu nak pergi mana ustaz Ni, vis ke apa, tak ada ustaz oi. Habis tu, duk teriak tepi jalan. Tengah-tengah malam duk teriak. Tu mai satu perempuan, dia ketuk cermin tingkap. Nak keluar tak tahu jalan ke. Dia tunjuk ustaz Lepas tu dia tunjuk pergi mana ustazah. Sampai jalan besar apa semua berhenti kat sisi minyak. Lepas tu tak ada. Tu nak tanya ustaz, hantu ke orang ustaz Mana saya tahu, ustazah bawa dia, bukan saya bawa. Dia kata masa duduk dalam kereta tu ustaz tak cakap apa. Dia tunjuk kanan, tunjuk kiri, tunjuk kanan, tunjuk kiri, sampai si minyak jalan.
Lepas tu nak keluar nak ambil duit, tak ada lah. Tu nak kata wali ke, jin ke, hantu ustaz. Saya tak tahu Ustaz Zahid. Tu Ustaz Zahid takut yang tu, tak pemain ke mana tahu. Kak balik seorang malam ni jaga. Tu orang itu belakang duk senyih kat kita belakang. Siap kau ambil balik awal kan. Allah Ta'ala kalau dia tolong kita tuan-tuan, yaj'al lahu makhraja. Dia tunjukkan kepada kita jalan keluar daripada masalah. Tuan-tuan tak perlu susah hati. Tuan-tuan senyum saja, tawakal pada Allah, serah pada Allah, Allah tolong tuan-tuan. Allah tolong. Tadi saya tengah duduk makan nasi kenduri abang saya, orang Kuala Lumpur. Dia tanya saya, Ustaz, apa cerita sekolah? Kes apa sekolah? Tak ada apa. Mereka nak kata apa? Kata pi. Saya senyum ya. Saya buat kerja saya, orang nak fitnah, orang nak nista, orang nak tohmah, Allah ada. Kami, budak-budak kami baca Yasin. Selesai masalah. Minta pada Allah tunjuk kebenaran. Tak payah susah hati tuan-tuan. Susah hati apa? Allah Ta'ala tolong. Hari ini saya mengajar pada orang yang melawat sekolah saya, Baharul Mazi, jilid 22, bab kelebihan baca surah Yasin. Ada 10 kelebihan baca surah Yasin. Satu-satu dia urai. Tidaklah orang yang lapar melainkan kenyang bila dia makan, bila dia baca Yasin. Tidaklah dahaga melainkan orang yang dahaga diberikan hilang dahaganya bila dia baca Yasin. Tidaklah orang yang bertelanjang melainkan berpakaian bila dia baca surah Yasin. Jadi miskin, makan tak ada, minum tak ada, baju pun tak ada, amalkan baca Yasin, Allah bagi rezeki pada dia. Tidaklah sesuatu yang hilang melainkan dikembalikan kepadanya bila dia baca surah Yasin. Tidaklah orang memfitnah kepadanya melainkan fitnah itu balik pada orang itu jika dia baca surah Yasin. Kelebihan surah Yasin cukup hebat. Tapi orang hari ni tak nak baca surah Yasin. Dia kata bid'ah, 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 bid'ah. Ada 5 kelebihan yang disebut oleh Nabi SAW bila kita baca surah Yasin. Siapa-siapa yang baca surah Yasin, pahala dia macam dia baca 10 kali baca Quran. Ada yang kata pula Nabi sebut 2 kali baca Quran, sekali baca Yasin. Orang angkat tangan. Ustaz, tadi Ustaz cakap pahala baca Yasin macam 10 kali baca Quran. Tapi Ustaz baca hadis pula 1 kali baca Yasin macam 2 kali baca Quran. Sat 10 kali, sat 2 kali. Apa cerita Ustaz? Saya cakap betul lah. Nabi jawab mengikut orang yang tanya. Orang tanya lagu ni, Nabi jawab pada dia. Orang tanya lagu ni, Nabi jawab lagu tu. Betul ya Nabi cakap. Kita dalam ramai-ramai ni bukannya sama baca. Ada hak baca mulut duk nganga, Yasin, dia nganga. Ada yang baca tak betul, Yasa, ada tak? Ada yang tajwid lintang pukang, Yasin, pendek pula dah. Ada yang ya sampai 4, Yasin, 4 harakat dia balon tuan. Ada yang baca tak faham tajwid, tak betul tajwid. Ada yang baca betul. Ada makji-makji yang baca Yasin di rumah berkemban saja. Pakai kain batik duk sila tahuzi Yasin wal Quranil Hakim. Adakah pahala dia sama dengan orang yang pakai telekung, orang yang ada wuduk, orang yang menghadap kiblat, orang yang baca elok-elok? Samakah dengan makcik yang pakai kemban saja? Baca Yasin berkemban duk dalam rumah, orang kan nampak dia seorang. Gini baca Yasinnya, lalah londeh kain kemban tu. Lalah ikat di pinggangnya, payah kan? Yasin. Sudah. Adakah pahala dia dapat 10? Tak, dia mungkin dapat 2. Dia tak sama sebab cara baca tak betul. Apatah lagi kalau baca merapu. Apatah lagi kalau baca merapu. Orang baca ittabi'u, dia baca attabi'u. Attabi'u man la yas'alukum ajran. Lagi salah, lagi tak ada pahala. Apalah tah lagi kalau baca merapu. Ada orang yang baca Quran merapu, dia tipu bini dia. Dia bukan baca, dia baca buku sejarah. Al-Kisah. Al-Kisah, maka tersebutlah kisah Datuk Hang Tua. Padahal buku lucah dia baca. Tu Mahmud Jun. Cerita Doremi. Ada bapak-bapak
gini baca Quran. Bini kata, bagus laki aku. Untunglah dapat. Kan senang dapat laki bagus lagu ni. Pagi-pagi baca Quran. Begini duk lenggok kepala. Sini rokok dan hil aku nak hisab. Oi, bunyi sedap tak? Kalau tak ada rokok dan hil rokok, Suria pun jadilah. Ini kalau wakil Tasik Gelugor menau dekat negeri tau. Nampak benar nipunya. Tuan-tuan, Allah Ta'ala dia keluarkan kita daripada masalah. Saya ada masalah, Datuk ada masalah, YB ada masalah. Semua ni ada masalah. Kalau Allah sayang, Allah selesaikan masalah tuan-tuan. Ada satu abang dengan kakak datang jumpa saya. Anak dia baru kahwin 3 bulan. 3 bulan buntu. Apa penyakit anak dia? Anak dia baru kahwin, selesai akad nikah, tiba-tiba anak dia lembek, jatuh. Dia kata, Ustaz, waktu kami angkat anak kami tu, Ustaz, macam kain buruk, Ustaz. Selesai akad nikah. 7 hari masuk hospital, berubat sedar, mata terbeliak sedar. Laki dia kata, sayang, ni abang. Dia ambil tudung dia pakai. Dia kata, aku tak kenal hang. Hang bukan laki aku. Aku tak kahwin. Dia hilang ingatan 17, 16. Dia cuma ingat setakat 2015. Dia duk perasan dia masih lagi baru duk tunggu result SPM. Padahal sekarang umur dia dah 20 tahun. Dia duk hilang ingatan 2 tahun, tuan-tuan. 2 tahun dia hilang, dia tak kenal. Dengan laki dia pakai tudung, duk dia, laki dia pegang, dia marah. Aku bukan bini hang. Dia marah. Dia kata, Ustaz, dah 3 bulan anak kami sakit, Ustaz. Orang hantar mesej dekat telefon anak dia, suami dia buka. Selagi mana hang jadi bini dia, selagi itu hang sakit. Kalau hang nak lega macam ni, oh tuan-tuan, saya baca mesej ni. Ni siapa hantar ni? Jin ke? Ifrit ke? Orang ke apa? Ni lah Ustaz, kami dah jenuh berubat dah Ustaz. Tolonglah Ustaz, tengok anak kami. Saya kata, saya ni setakat tengok insya-Allah. Kan susah tengok geleng kepala. Susah apa? Oh, teruk. Orang tanya saya, Ustaz, apa hukum tengok bola? Harus. Beli bola tengok, harus ke haram kan? Susah apa? Saya kata, Kak, saya panggil suami dia, abang. Isteri abang ni sakit macam orang tak betul ya. Maknanya ada orang sihirkan dia. Sihat, tak ada apa penyakit. Abang tahu tak? Dia tak bagi abang kahwin dengan abang. Tu je. Dia tak bagi isteri abang ni jadi isteri abang. Tu saja. Sekarang dia tak betul. Ingatan dia hilang. Dia pun tak nak pegang abang. Abang pun tak boleh pegang dia. Kalau gitu abang bercerailah. Dah berubat jenuh dah. Semua tak jalan. Bercerailah abang oi. Saya kalau bercerai saya tak mau tak. Bercerai boleh rujuk balik. Astagfirullahalazim. Abang ceraikan dia dalam tempoh 3 kali iddah tu, 3 kali 3 kali suci, 3 kali tu belum sampai iddahnya, belum habis iddah. 3 kali suci tunggulah. Dalam tempoh tu abang ubat. Sihir ni, jin ni bodoh saya kata. Jin bukan pandai. Tuan-tuan kenal saya mengajak di Matan Janggui, Masjid Batu, masjid segala masjid. Semua kawasan ni saya mengajak berapa lama. Sungai Dua, Masjid Haji Rashid saya mengajak. Tuan-tuan tahu saya kena santau berapa kali. Saya mengajak sejak tahun 96 saya mengajak dah belah-belah sini ni. 4 kali saya kena santau. Bila saya pakai jubah, pakai serban, bawa beg kitab, turun daripada rumah, pengsan. Asyik turun, pengsan. Asyik turun, pengsan. Asyik pengsan, turun.
Sebab dia tak bagi saya pergi mengajar. Bila driver saya main, duduk tunggu dalam kereta, PA saya keluar, ting tong, Ustaz, jom kita pergi mengaji. Malam ni dekat dengan Batu Wad. Bawa, turun-turun, keluar saja pintu rumah tuan-tuan, tumbang. Masuk balik, sakit balik. Satu hari saya berubat dengan satu ustaz. Ada lagi ustaz tu tua lah. Dia kata, dia tak bagi hang pi mengajar. Hang jangan pi mengajar. Habis tu kalau tak mengajar nak buat apa? Hang cakap lah hang pi main bola. Hang cakap hang pi main bola. Tapi hang pakai jubah. Sebab jin dia hanya mengikut arahan. Kalau dia kata dia nak pi mengajar, hang jangan bagi dia mengajar. Hang cakap hang pi main bola. Saya balik saya buat tuan-tuan. PA saya mana dia tu, Cik Anwar hak gemuk tu PA. Ustaz, jom main bola, jom. Lepas Batu Wad relax tuan-tuan. Tak sakit dah. Sebab jin kata, dia main bola tak apa. Jangan kacau dia pergi main bola tak apa. Nampak tak jin? Sebab tu orang tua-tua dulu, kalau dia buat pada jagung, dia rebus jagung. Dia tanam jagung tu. Dia kata dekat jin hantu raya tu, hang jangan balik rumah dia selagi mana jagung ni tak tumbuh. Tak jadi pokok, hang jangan balik. Jin bodoh, dia duduk tunggu cekong. Sebab tu Nabi Sulaiman kata, hang buat kerja, hampa semua buat kerja. Nabi Sulaiman duduk atas kerusi dia. Buat kerja. Mereka tak tahu Nabi Sulaiman mati. Sampai kaki kerusi Nabi Sulaiman dimakan di anak-anak, dia rebah Nabi Sulaiman, baru mereka tahu, lah mati dah. Tu nama dia jin. Dia lurus bendui. Dia serang kita, dia kacau kita melalui bau badan. Sebab tu orang tua-tua dulu kata, kalau kita nak hilangkan gangguan, mandi 5. Lama-lama bau badan kita hilang. Bila bau badan kita hilang, dia hilang memori dia. Dia tak kenal dah. Hari tu masam sikit, ni bau limau pula dia tak. Dia tak main. Nabi sebut dalam hadis, jin ini ada dua sifat. Lahasun, jassasun. Sifat dia kuat membau dan kuat menjilat. Tu sifat setan, sifat jin. Dia kuat membau. Dia boleh bau tuan-tuan, dia main. Malam ni akak singgah nasi kandar, makan gulai. Makan nasi dengan gulai kari kepala ikan ni. Basuh sikit-sikit sudah. Jangan basuh banyak-banyak dengan sabun. Tak payah. Biar ada bau. Tidak. Agak-agak malam ni apa benda main? Dia main, dia tindih kita. Tak percaya cuba buat. Kalau berani buat malam ni. Gatal ustaz ni. Tak ah. Dia main. Sebab tu Nabi kata jangan marah dia. Hang yang panggil dia main. Sebab tangan kita masih berbau makanan bila kita nak tidur. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kalau Allah sayang pada kita, Allah bagi macam-macam di dunia, dalam kubur sampai akhirat. Okey ustaz, memang selama ni saya sayang pada Allah. Cita-cita kita Islam, kehendak kita Islam ustaz. Ui bagus. Cara hidup kita Islam ustaz. Kami nak undang-undang Islam ustaz. Oh bagus. Kami sayang pada Islam ustaz. Sayang pada Allah ustaz. Oh bagus. Senang cakap. Allah Ta'ala sebut dalam Ali Imran ayat 31. Kalau kamu cinta pada Allah, ada tanda. Semua benda ada tanda. Ceramah nak habis pun ada tanda. Dia slow tu nak habis tu. Tu tanda-tanda. Budak akil balik pun ada tanda. Ni adik-adik belakang bukan akil balik ke. Weh, hang buat apa? Hang buat apa? Tu belakang. Belum balik. Cuba dah besar. Weh, kau bawa. Tu dah besar. Tuan lain. Suara macam bapak kandung. Lain. Misai tumbuh. Supalah orang mengandung. Bila dia ada tanda, dia muntah, dia pening, dia loya, dia mabuk, itu tanda mengandung. Serupalah dia bila dia nak beranak, dia ada tanda sebelum beranak. Mana ada orang mengandung tiba-tiba beranak?
9 bulan dah mengandung ni, pi pasar malam. Jalan 2-3 tapak, baby keluar. Abang, dah keluar anak kita bang, kata dia. Loh, takkan tak ada tanda? Tak tahu abang, tiba-tiba terbit, kata dia. Bohong sangat. Serupalah cinta kepada Allah pun ada tanda. Apa tanda dia? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Itu tanda-tanda cinta pada Allah. Wahai Muhammad, bagi tahu pada umat kamu, kalau kamu semua sayang pada Allah, ikutlah aku, yakni ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa-siapa yang ikut Nabi Muhammad, siapa-siapa yang sayang Nabi Muhammad, Allah sayang pada dia, Allah ampunkan dosa dia. Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Ni dia tuan-tuan. Tanda cinta kepada Allah ialah ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ni semua kita ikut. Makcik bercelak, makcik ikut Rasulullah, bagus. Abang-abang ada misai, ada janggut, simpan janggut, tiru Rasulullah, bagus. Datuk-datuk kita ni, pegawai-pegawai perda ni, tuan-tuan pakai baju Melayu malam ni cantik-cantik, lawa-lawa baju dia, nama dia Warisha. Itu ikut Rasulullah. Akak-akak abang-abang ni tutung aurat malam ni, siang malam pagi petang tutung aurat, tu namanya ikut Rasulullah, bagus. Lu tengok malam ni tudung macam-macam. Tadi saya lalu kat matang jangguih, bukan matang apa kak. Tengok tudung parida macam besar tu. Ni depan ni ada tudung parida, ni lopak, jalan dah. Bawai, siakap. Tudung terubuk ikan masin pun dah. Banyak. Semua kita ikut cara Rasulullah. Makan cara Rasulullah, minyak wangi cara Rasulullah, mandi cara Rasulullah. Bagus sungguh. Potong kuku pun cara Nabi Muhammad, bagus. Kalau kita tak ikut cara Rasulullah, orang marah, orang kutuk, orang petikai. Semua benda hari ni kita ikut cara Rasulullah. Pemakanan pun hari ni orang panggil pemakanan sunnah. Oi, senang-senang panggil pemakanan sunnah. Tak boleh tuan-tuan, kadang-kadang betul ke ni tak? Dia kata ni pemakanan sunnah, Nabi pun buat. Kadang-kadang salah guna, semua nak bubuh tuan-tuan. Alhamdulillah. Siapa-siapa yang tak ikut cara Rasulullah tak betul. Berapa ramai yang semayang tak betul. Allah, ni cara apa ni? Mesin tebu ke apa? Mesin air batu campur ABC apa? Allah. Tuan-tuan kalau jumpa orang macam tu, belasah ya. Allah bagi seliang kedebuk sekali. Allahu Akbar. Lepas pun duk selok darah tu, duk Allah. Kita akan buat macam cara Rasulullah buat. Kahwin cara Nabi, umrah cara Nabi. Siapa yang tak ikut cara Nabi, kita kata tak betul. Betul? Tapi dalam banyak-banyak benda yang kita ikut cara Nabi, ada satu benda yang kita tak mau ikut Nabi Muhammad. Kalau tuan-tuan tak mau pakai celak, tak apa. Tak apa, abang-abang, akak-akak tak nak pakai celak. Malam ni tak nak pakai celak. Dipakainya ni, eyeshadow. Merah, kuning tengah, hijau bawah. Bila laki dia balik, dia pejam mata. Abang, traffic light. Oh, subhanallah. Terkejut laki dia. Laki bawa balik ceramah. Tak apa. Tuan-tuan tak nak potong kuku dengan jari ni. Tak nak. Tuan-tuan tak mau ikut cara Nabi. Tuan-tuan nak potong belah kiri. Tak apa, potong. Tak ada pahala. Potong pula dengan gigi. Dengar ceramah sambil duk potong kuku. Kemudian ludah pula. Jatuh atas kapet. Orang main sujud. Melekat kuku kapet. Assalamualaikum, kata dia. Tak rosak akidah. Potong kuku belah kiri, belah kanan potong dengan jari anak lu. Sepatutnya jari telunjuk lu. Tak, dia potong. Tak jatuh akidah. Malam ni saya tak nak pakai jubah. Tak apa, pakai kemeja. Tak apa, janji tutup aurat.
Tak rosak akidah saya dengan sebab tak pakai jubah. Tapi ada satu benda yang kalau kita tak ikut Rasulullah, akidah kita tak cantik. Apa dia ustaz? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi kama yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman di kalangan kamu sehinggalah kamu sayang kepada saudara kamu yang seagama dengan kamu macam mana kamu sayang pada diri kamu sendiri. Yang ni yang kita tak mau ikut Nabi Muhammad. Makan tanganan, basuh tangan, ikut cara Rasulullah. Makan kurma, minum minyak zaitun, makan habbatu sauda, ikut cara Rasulullah. Tapi Nabi Muhammad kata, jangan berpecah belah. Tak mau ikut. Kami nak pecah belah tak? Nabi kata, jangan maki orang. Jangan panggil orang haram jadah, kepala bapak, bewak, setan, haram jadah. Jangan. Nabi kata, kami nak panggil ke haram jadah? Nak kata apa? Nabi kata bersatu padulah. Kami nak pecah belah juga. Nak kata apa? Dalam kita duk kata kita sayang Islam, sayang Allah, sayang Rasulullah, tapi kita tak pernah taat pada Nabi. Nabi kata jangan berpecah belah. Orang Melayu kita pecah belah. Sakit jangan tengok dia belah sana, kita belah sini, jangan duk pi. Siap kata padan muka. Abang tak pergi tengok Pak Mat tempe sakit. Ha, mampui. Pada muka. Karak belah mereka. Ni, sama-sama Islam ni. Rasulullah ajar lah. Abang tak pergi tengok abang Pak Mat tempe mati. Mampui lah. Neraka tau. Amboi. Awak. Dia belah lain. Kita belah lain. Kenuri tak mau pi. Ceramah tak mau mai. Sakit tak mau tolong. Susah tak mau tolong. Salam tak mau jawab. Jabat tangan tak mau. Tengok muka ludah. Ni siapa ajak ni? Kamu kata kamu sayang pada Allah. Kamu kata kamu sayang pada Islam. Allah kata kalau kamu sayang pada Allah, ikut Nabi Muhammad. Dalam bab lain semua kita ikut Nabi Muhammad. Tapi sayang tuan-tuan, dalam bab kasih sayang kita tak mau ikut Rasulullah. Kita tak tahu kita nak ikut siapa. Sampai tak boleh baik. Berpecah belah 24 jam bergaduh apa? Ni bukan zaman pilihan raya. Mai pilihan raya sehari hang pangkah. Pangkah besok betul-betul. Pi Ramli dah aja dalam Alibaba bujang lapuk. Bila hang pangkah salah, habis di pangkahnya jamban. Cip, ini rumah Kasim Baba Cip. Ada pangkah dekat jamban. Apalagi kasih pecah lah. Taik habis kena ke muka. Bau tak tahu nak habang, busuk. Begitulah umpamanya kalau salah pilih. Buruk, busuk, tanggung pada kita balik. Siapa suruh pilih dia? Bayangkan pula tuan-tuan kalau tiap-tiap hari berpolitik, lagi tak boleh pakai. Besok pula Mama Tarasan pula pergi tuan-tuan. Dia pangkah semua rumah. Chip, ini chip, chip, ini chip, chip, ini chip. Apa boleh buat? Balik gitu tuan-tuan, penyambung 40 orang. Begitulah bandingan P. Ramlee punya brilliant kepala otak dia. Kalau 24 jam dalam sehari, dalam setahun duk bercakap pasal politik, hang kata kuku kata hang, pelajaran anak-anak kita siapa nak jaga? Dadah yang menyerang bangsa kita siapa nak ambil berat? Kebajikan ibu-ibu tunggal siapa nak ambil berat? Masalah rakyat siapa nak ambil berat? Masalah ni siapa nak ambil berat? Masing-masing pakak bergaduh masing-masing. Cubalah duduk elok-elok macam Rasulullah buat. Aus dan Khazraj mai elok-elok. Hampa ni aku sedarakan, aku satukan hampa, aku panggil hampa Ansar. Mai orang-orang Mekah, mai orang Mekah, mai orang Madinah, mai orang Mekah, mai orang Madinah, aku sedarakan. Kita saudara seagama. Tak gaduh tuan-tuan. Akhirnya mereka menang di Madinah. Ekonomi Yahudi dapat dikalahkan. Ekonomi yang lain dapat dikalahkan. Ekonomi mereka pegang. Telaga-telaga air mereka pegang. Pokok-pokok kebun kurma mereka pegang. Tanah-tanah mereka pegang. Akhirnya Islam jadi kuat. Inilah dia cara Rasulullah. Tapi yang kita bawa sekarang ialah ajak bergaduh, ajak bergaduh, ajak bergaduh.
Sampai nak dengar ceramah pun dia tanya, belah mana? Siapa mai ceramah malam ni? Ustaz Kazim mai. Dia belah mana? Yang tu dulu soalan dia. Dia belah mana? Saya jawab, boleh belah. Sibuk tanya belah mana, belah mana. Hang pi mana lah? Hang pi mana, pi mana, pi mana? Bersyukur tuan-tuan. Kita ni orang Islam pegang. Boleh buat ceramah macam ni. Boleh jaga kepentingan Islam. Dalam dunia ni, yang orang Melayu jadi pemerintah, yang orang Melayu Islam jadi pemerintah kepada orang yang bukan Islam, Malaysia ya. Tunjuk kat saya orang Melayu mana yang pegang jadi pemerintah pada orang bukan Islam dalam dunia selain pada Malaysia. Tak ada tuan-tuan. Dia kata Brunei Ustaz. Brunei Islam dia 90%. Tak ramai bangsa kafir di negara dia. Sebab tu raja dia pegang. Indonesia Ustaz, Indonesia tuan-tuan, rakyat yang bukan Islam tak ramai. Yang ramainya 180 juta lebih orang Islam. Yang hatta Islam tak sampai pun 10 juta. Tapi kita, orang Islam berapa persen? Orang bukan Islam berapa persen? Tapi kita boleh bercakap. Kita boleh perjuangkan hak kita, amalkan Islam. Hanya di Malaysia je tuan-tuan. Syukurlah benda itu. Dan tuan-tuan ingat orang tak jealous ke pada kita? Kita orang Islam boleh kontrol orang yang bukan Islam. Tuan-tuan ingat orang tak jealous ke? Orang akan mencari jalan. Macam mana supaya kamu turun? Dan sayang lagi sayang tuan-tuan, orang Islam yang sibuk nak menurunkan kuasa orang Islam. Malang kita tuan-tuan. Sebab kita tak mau bersatu. Cubalah kita cari redha Allah dalam hubungan ini. Supaya Allah sayang kita, Allah berkati kita. Tuan-tuan tengok budak teriak kat belakang. Tu budak kecil duduk teriak belakang. Saya pergi airport nak naik kapal terbang. Bila saya dah duduk, dah cek semua, dah duduk tunggu kapal terbang, polis bantuan tu main duduk sebelah saya. Ustaz, main gambar. Saya pun buat peace you kat dia. Lepas ni tak jumpa ustaz kot sini. Saya tanya pasal apa? Saya nak pencen. Oh, dah pencen dah bang, pencen dah. Saya nak balik kampung. Oh, tak duduk sini? Tak ada Ustaz, di kampung saya ada tanah. Saya nak tanam pokok, saya nak tanam. Saya nak minat pokok tu kebun Ustaz. Saya tak boleh duduk rumah flat. Saya tak boleh duduk rumah teres. Saya nak kena ada tanah, saya nak mencangkui kot Ustaz. Oh, bagus. Dia kata Ustaz, saya nak tanya Ustaz sikit. Ya. Waktu Jepun mai dulu kat Malaysia, ada rumah flat? Tak ada kot, dia kata. Rumah teres ada? Tak ada kot. Masa tu tak ada lagi. Okey. Sebab tu orang kampung masa itu, dia boleh tanam pokok kayu ubi, pokok ubi kayu, pokok ubi keledek, dia boleh tanam. Waktu Jepun duk kacau, dia tanam pisang, dia tanam boleh makan Ustaz. Bayangkan sekarang kalau berperang Malaysia Ustaz, kita nak makan apa? Rumah flat semua, nak tanam tak mana? Anak-anak kita nak makan apa Ustaz? Duk rumah teres, tanah ada tanah berapa kaki je. Duk rumah flat lagi, bumbung orang, atap orang, semua orang punya. Satu dia kata Ustaz. Yang kedua Ustaz, kalau berlaku perang Ustaz, anak kita ni ikan tak makan, bubung tak makan, muai tak makan, yang dia makan ayam goreng. Sayong tak makan, ulam tak makan, buah tak makan, budak-budak zaman sekarang Ustaz. Kalau lah jadi susah, mak dia kata adik makan muai ni, agak-agak anak tu nak jawab apa? No, ayam. Ayam apa? Muai lah, bubuk lah. Ayam. Ni budak zaman lah. Cuba tuan-tuan fikir, jagalah keamanan ini. Jagalah tuan-tuan, carilah redha Allah. Boleh berpolitik, tapi politik dalam landasan yang dibenarkan oleh syarak. Jangan lebih daripada itu sampai putus silaturahim, sampai benci membenci, tak mau. Boleh berpolitik, martabatkan agama kita, bangsa kita.
Boleh berpolitik. Jangan sampai kita ambil daripada yang dilarang oleh Allah di dalam surah Ali Imran. Balik rumah nanti tuan-tuan buka surah Ali Imran ayat 25, 26, 27. Saya tak nak baca ayat ni. Balik rumah cari sendiri. Apa hukum dia? Ada dalam tu dijelaskan. Kalau betul kita ni ikut Islam, sayang pada Islam, ikut Al-Quran, Ali Imran 25, 26, 27, 28. Dia cerita elok tentang ayat politik dalam Quranul Karim. Kalau betul-betul kita ikut. Jadi tuan-tuan, sekadar itu saja ceramah saya. Tadi Datuk YB di Haji Omar tanya saya, Ustaz sihat ke? Saya kata sihat. Alhamdulillah, sihat orang tua. Macam ni. Macam ni lah saya tuan-tuan. Baru ni doktor skop, tengok jantung okey, tengok buah pinggang okey. Ulcer semua okey. Saya ucapkan terima kasih kepada Dihab Telajak Laris. Kocok. Dia perkenalkan pada saya, dia buat untuk saya. Untuk saya aja. Nama dia Jus Intisham. Dia kata, Ustaz, ini makanan tambahan untuk Ustaz. Ustaz minum. Lepas saya sakit jantung. Saya tak minum tuan-tuan sebab ramai sangat orang datang pagi. 2 bulan isteri dia mai. Ustaz minum belum? Dok. Dia marah. Saya kata minum. Tuan-tuan, alhamdulillah saya cerdas, saya sihat. Saya rasa tubuh saya okey. Jadi saya syorkan tuan-tuan dapatkan produk ni, Intisham ni. Dia bukannya ubat, dia makanan tambahan. Yang saya doa amal 2 pagi 2 malam, campur dengan madu, campur dengan minyak zaitun. Alhamdulillah. Saya tak pernah dapat kencing manis 5 tuan-tuan. Lah saya senyum, saya tengok 5 kencing manis saya. Subhanallah. Jadi saya bersyukur pada Allah. Jadi tuan-tuan boleh dapatkan 2 produk ni, 4 produk Intisham kocok-kocok ni tuan-tuan, di 2 gerai ni, Al-Barakah ni. Selain daripada buku-buku saya, selain daripada produk-produk daripada Pusat Pendidikan Al-Barakah. Jadi tuan-tuan beli, semuanya disumbangkan untuk sekolah saya, Al-Barakah di Manjui. Dan saya ucapkan terima kasih. Hari ini ada 3 bas daripada kawasan tuan-tuan ni yang melawat sekolah saya pagi tadi. InsyaAllah, siapa yang belum melawat, dipersilakan melawat setiap hari Sabtu dan Ahad setiap bulan di sekolah saya. Terima kasih semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta maaf jika terkasar bahasa.